اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Radio 12 Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, diucapkan terima kasih ada lagi ke Radio 12 Malam bersama dengan saya Angah. Baik, kita tenang ucap terlalu panjang. Kita akan teruskan dengan kisah yang kali ini segmen himpunan kisah misti. Apapun kita sama-sama berdoa semoga kita semua dijauhkan daripada bala ujian yang besar. Diangkat kesakitan, diberikan kesembuhan kepada kawan-kawan kita dan sesiapa yang sedang dalam kesakitan, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur insya-Allah, amin ya rabbal alamin. So, jom kita teruskan dengan kisah yang seterusnya. Bila ada orang bertanya, tak takut ke kau bawa van jenazah tu? Saya cuma tersenyum. Bagi saya tak ada apa pun yang perlu ditakutkan. Semua manusia akan menemui ajal, sama ada cepat ataupun lambat. Kita ni tak mampu untuk melarikan diri daripada kematian. Saya pun dah biasa berhadapan dengan jenazah, rasanya sejak belasan tahun lagi. Al-maklumlah, bila tinggal di kampung, kita ni hidup bermasyarakat. Bila ada kenduri kendara ataupun orang meninggal dunia, seluruh ahli keluarga akan bertandang bantu apa yang patut. Saya juga tak terkecuali. Pernah saya tolong gali kubur, buat papan keranda, mandikan jenazah, semuanya atas dasar ikhlas dan rasa tanggungjawab tanpa memikirkan sebarang upah maupun balasan. Ini adalah tanggungjawab sesama jiran sekampung. Pelbagai peristiwa aneh dan menginsafkan pernah saya lalui. Namun itu semuanya langsung tak pernah mematahkan semangat saya. Malah saya menganggapnya sebagai ujian. Mungkin Allah SWT ingin memberikan pengajaran dan pedoman kepada kita ni sebagai umatnya, agar sentiasa bersyukur dan menerima setiap ketentuannya. Dunia ini hanyalah pinjaman. Kita diberi peluang untuk mencorakkan sendiri hidup, sama ada ingin memilih jalan yang dirodai ataupun sebaliknya, sebelum semuanya diadili dan dihitung di padang mahsyar suatu hari nanti. Dan ketika itu kita perlu memikul balasan terhadap amalan kita semasa hidup. Jika ada yang bertanya tentang pengalaman-pengalaman menarik yang sukar untuk saya lupakan ketika melakukan pekerjaan tersebut, pasti saya akan menceritakan pengalaman saya ketika memandu van jenazah sekitar tahun 2000 lepas. Ketika itu saya bermastautin di Gopeng Perak. Ceritanya begini. Petang itu saya diminta membawa jenazah seorang wanita yang meninggal dunia di Hospital Ipoh ke rumah keluarganya di Tanjung Malim, Perak. Kabarnya arwah merupakan seorang janda dan berusia dalam lingkungan awal 50-an. Mengikut kata rakan-rakan sekerjanya lagi, arwah meninggal dunia secara tiba-tiba selepas jatuh tergelincir ketika ingin mengambil wuduk di surau tempatnya bekerja. Kawan-kawan segera mengejarkannya ke hospital, tetapi tiba di sana, doktor memberitahu yang arwah sudah pun meninggal. Saya terdiam seketika bila mendengar cerita tentang bagaimana arwah mengembuskan nafas terakhirnya. Mudah betul. Waktu dan ketikanya juga cukup membuatkan saya rasa arwah adalah antara insan yang bertuah dan terpilih. Saya termenung. Pada waktu yang sama, saya cuma memikirkan tentang diri saya. Bila dan di mana pula ketika nyawa saya akan dicabut kelak? Adakah dalam keadaan yang aib ataupun sebaliknya? Saya beristighfar panjang, gerun memikirkan bahagian saya nanti. Selesai urusan dokumentasi, saya pun menghidupkan enjin kenderaan dan bergerak meninggalkan Hospital Besar Ipoh. Alhamdulillah, cuaca ketika itu cukup baik dan jalan raya juga lancar tanpa sebarang kesesakan.
Jam di tangan menunjukkan baru pukul 4 petang. Masih awal lagi. Langit cerah dan terang. Rasanya kalau tiada sebarang masalah, sebelum maghrib sampailah saya di kediaman keluarga arwah. Saya nyalakan siren dan memandu dengan penuh berhati-hati. Saya lihat pengguna jalan raya lain juga amat prihatin dan memberi kerjasama dengan sebaiknya. Selain memperlahankan kenderaan masing-masing, mereka turut memberikan laluan kepada saya agar dapat meneruskan perjalanan dengan lancar. Saya tersenyum sendirian. Dalam hati rasa beruntung juga kerana dihormati sebegini. Kalaulah saya bawa kenderaan sendiri dan bukannya van jenazah seperti ini, alamatnya memang tersangkutlah dalam kesesakan. Tambahan pula, time-time macam ni ada yang dah pulang dari pejabat. Memang confirm masak. Tidak sampai setengah jam kemudian, saya sudah masuk ke lebuh raya utara selatan melalui persimpangan Simpang Pulai. Saya membelek kembali kertas yang tertera alamat keluarga arwah dan kali ini saya mengerutkan dahi. Alamak, saya ni tak pernah sampai ke alamat yang diberi. Apatah lagi, saya memang tak punya saudara mara yang tinggal di Tanjung Malim. Kalau saya ke sana pun sekadar ambil jalan pintas untuk ke Kuala Lumpur, itu pun ada sebab tertentu. Contohnya seperti kesesakan di lebuh raya waktu perayaan, ataupun jika waktu itu ada kemalangan. Jika tidak, saya lebih selesa menggunakan lebuh raya sahaja kerana saya rasa lebih selamat dan mampu mempercepatkan waktu perjalanan. Urusan jenazah tidak elok dilewat-lewatkan. Lagi cepat, lagi bagus. Tak apalah. Mungkin bila sampai nanti saya boleh bertanyakan dengan penduduk di situ. Lagipun selama bertugas membawa jenazah, tak pernah pula saya ni sesat macam sesetengah pengalaman pemandu yang lain. Saya teruskan pemanduan seperti biasa. Sesekali saya jerling ke arah keranda yang terletak kemas di belakang. Nampak masih lagi sempurna seperti pada awal tadi. Saya lihat kenderaan yang bertali arus di sepanjang jalan. Nampaknya masih lagi lengang. Belum ramai yang menggunakan laluan lebuh raya ketika ini. Ketika van yang dipandu mendaki laluan berbukit di Gua Tempurung, tiba-tiba saya tercium bau wangi yang teramat sangat. Kembang kempis hidung saya mengamati bau tersebut. Terlalu harum dan segar. Dari mana pula datangnya bau ni? Bisik saya dalam hati. Saya mencium-cium lengan baju dan tangan. Dah, tak mungkin pula bau itu datangnya daripada pakaian yang saya pakai ni. Kerana saya bukannya suka pakai minyak wangi seperti sesetengah orang. Kalau ada pun, sekadar minyak atar dari Mekah. Itu pun bila saya nak pergi sembahyang Jumaat. Saya semakin hairan. Saya memandu dalam keadaan yang cukup tidak selesa dan hati masih lagi bergejolak dengan pelbagai persoalan. Saya terfikir, adakah bau tersebut datangnya daripada jenazah yang berada di belakang saya ketika ini? Rasanya tak mungkin pula, kerana sejak keluar dari hospital hingga masuk ke lebuh raya sebentar tadi, saya tak tercium pun bau sebegini wangi. Saya cukup maklum, kebiasaannya hanya kapur barus dan air mawar sahaja yang diletakkan pada jenazah. Sedangkan bau yang saya cium ini bukan calang-calang wanginya, cukup harum semerbak. Pemanduan saya cukup terganggu ketika itu. Saya merasa tak puas hati. Selagi tidak dapat jawapannya, selagi itulah saya tak berasa tenteram dan hati terus berkata-kata. Saya lihat papan tanda di tepi lebuh raya hentian rehat yang berdekatan ialah Tapah, tapi masih lagi berbaki 30 km lagi di hadapan. Saya mengeluh kecewa. Ikutkan hati, nak saja saya berhenti di tepi lebuh raya dan memeriksa dari mana datangnya bau tersebut. Tapi bila fikirkan balik, rasa macam tak sesuai pula. Saya perlu menghormati jenazah yang dibawa. Nanti apa pula pandangan pemandu kenderaan lain yang lalu lalang, tentu mereka akan buat macam-macam andaian. Akhirnya, saya ambil keputusan untuk masuk ke kawasan rehat Gua Tempurung. Di sini tempatnya agak sunyi kerana tiada gerai makan disediakan, melainkan tandas dan tempat menunaikan solat untuk kemudahan pengguna lebuh raya yang singgah sebelum meneruskan perjalanan.
Setelah meletakkan kenderaan di tempat yang disediakan, saya pun mematikan enjin kenderaan lalu memeriksa sekeliling. Habis semuanya saya geledah. Dari bawah kerusi sampailah ke bawah karpet. Manalah tahu kalau ada pewangi kenderaan yang tertumpah di situ. Namun, tiada. Bau tersebut masih lagi harum semerbak sehingga menyesakkan hidung saya. Selagi saya tak dapat jawapannya, selagi itulah saya masih lagi tidak berasa berpuas hati. Namun, peliknya, saya masih tidak dapat kesan puncanya. Saya tutup pintu kenderaan. Saya berdiri bercekap pinggang dan menggaru-garu kepala yang kebingungan. Di depan tak ada. Sekarang saya perlu periksa bahagian belakang pula. Getus hati saya. Mungkin dari sinilah datangnya bau haru. Kenapa dia sebut haru? Bau harum itu. Mungkin ada minyak ataupun apa-apa objek yang berbau harum di situ, yang ditinggalkan oleh seseorang. Mungkinlah. Saya dapat rasakan bau wangi tersebut semakin kuat menusuk hidung. Sebaik saja saya membuka bonet di belakang. Saya yakin dari situlah punca bau tersebut. Perkara yang pertama yang saya lakukan ialah pegang kain baldu yang tertera ayat Al-Quran yang menutupi keranda jenazah dan letakkanlah di hidung. Pelik. Tak ada pula kain itu berbau wangi. Saya menggaru-garu kepala. Pemandu beberapa buah kenderaan yang berhenti berhampiran melihat saya dengan wajah yang keheranan. Ada yang kembali menghidupkan enjin kenderaan dan berlalu pergi. Ada juga yang meletakkan kenderaan mereka jauh daripada saya. Saya faham apa yang mereka fikirkan. Apatah lagi bila mereka melihat ada keranda di dalamnya. Lantaklah, saya tak ada masa untuk memikirkan apa yang berlaku di sekeliling saya. Apa yang saya fikirkan ketika itu adalah mencari dari mana datangnya bau wangi tersebut. Baiklah, sekiranya anda telah sampai ke minit ini, jangan lupa untuk tekan like, butang share dan subscribe. Jangan lupa share pada kawan-kawan yang lain. Semoga anda semua murah rezeki. Dan untuk makluman, saya ada buat grup Telegram, dan di sana bolehlah kita berbincang-bincang ataupun berkenalan kat dalam sana, memberi pendapat. InsyaAllah kita kongsikan sama-sama ya. Dan kalau ada siapa-siapa yang ingin menghadiahkan saya, boleh tekan button stickers yang tertera di bawah ya. Baik, kita teruskan. Saya lantas masuk ke dalam kenderaan dan duduk bersebelahan dengan jenazah. Bau tersebut semakin kuat menusuk hidung saya. Ya, pasti dari sinilah datangnya bau itu, bukan dari tempat lain, kata hati saya. Naluri saya meronta seakan memberitahu agar membuka penutup keranda tersebut untuk melihat keadaan jenazah yang berada di dalamnya. Dan seperti baru mendapat petunjuk, saya membukanya. Masya Allah, saya mengucap panjang. Terkedu saya seketika. Ya, memang betul. Sebaik saja membuka papan yang menutupi jenazah, serta merta bau wangi yang saya cium sedari tadi menerobos keluar seolah-olah sudah lama terkumpul di dalamnya. Saya tergamam, kaget, terlopong, malah tidak percaya dengan apa yang disaksikan di hadapan mata. Allahu Akbar. Rupa-rupanya bau wangi yang saya cium sedari tadi adalah bau jenazah arwah. Saya terdiam seketika. Lidah saya menjadi keluh. Sepanjang menjadi pemandu van jenazah, dan inilah kali pertama saya mengalami kejadian seumpama ini. Saya cuit kain kafan yang membaluti tubuh arwah dengan jari, lalu saya letakkan di hidung. Masya Allah, baunya cukup wangi. Tak pernah saya cium bau sewangi ini. Saya tak tahu apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ingin tunjukkan kepada saya tentang kemuliaan jenazah tersebut. Saya termenung seketika. Saya akui, walaupun sering mencium bau-bau harum daripada minyak wangi yang dipakai oleh isteri, anak-anak dan kenalan saya sebelum ini, namun bau yang saya cium ketika ini cukup jauh berbeza. Saya sendiri tak tahu untuk menterjemahkan bagaimana wanginya bau tersebut. Adakah ini bau kasturi dari syurga yang sering diceritakan dalam Al-Quran oleh para ulama dan guru-guru agama? Saya tak tahu. Apa yang mampu saya katakan, bau ini terlalu wangi. Sehinggakan jika orang bertanya wangi seperti apa, memang tak tahu untuk saya berikan contoh. Saya beristighfar panjang. Sempat saya sedekahkan Al-Fatihah dan doa untuk jenazah yang berada di hadapan mata. Hampir mengalir air mata saya melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala kepada umatnya.
Tak tahu bagaimanlah untuk saya gambarkan perasaan saya ketika itu. Terharu, sedih, pilu dan pelbagai perasaan lain bercampur baur di benak saya. Saya terasa diri ini amat kerdil. Lantas, saya tutup kembali dan memperkemaskan papan keranda yang menutupi jasad arwah. Semasa melangkah ingin menuju ke tandas berdekatan untuk mengambil wuduk, seorang lelaki menegur saya. Kemudian dia tiba-tiba memaut lengan saya dan menarik saya ke tepi. "Sumpah demi Allah, Tuan, saya ni tak pernah tercium bau wangi sebegini ketika saya lalu di sebelah kenderaan jenazah Tuan sebentar tadi," katanya sambil memandang saya dengan penuh tanda tanya. Saya terdiam. Tak sangka saya ada juga orang lain yang perasan tentang apa yang berlaku. Saya sekadar mengangguk-anggukkan tanpa sebarang jawapan. Bukan saya tak mau jawab kata-katanya itu, tapi memang saya tidak tahu apa yang perlu dijawab. Fikiran terasa berkecamuk. "Saya tahu. Bau tu datangnya daripada jenazah yang ada dalam kenderaan Tuan," katanya lagi. Saya terus tersenyum sambil menganggukkan kepala. Mungkin itu bahagiannya yang telah Allah berikan, kata saya lagi sebelum meminta diri untuk menunaikan solat asar. Ketika ingin menyambung perjalanan, saya perasan ada sepasang suami isteri yang sedang berjalan kaki berhampiran kenderaan saya kelihatan berbisik-bisik sambil mata mereka liar meninjau sekeliling. Hidung mereka kembang kempis seakan mencari sesuatu yang mereka hidu ketika itu. Saya tersenyum sendiri. Saya tahu apa yang mereka cari dan fikirkan. Namun, saya berasa lega kerana sudah mendapatkan jawapannya. Saya teruskan pemanduan dengan perasaan yang cukup gembira dan ceria. Perjalanan saya ke Tanjung Malim tidak mengambil masa yang lama. Rasanya kurang daripada 3 jam. Saya sendiri pun tak menyangka mampu sampai awal, sedangkan saya ada berhenti di hentian Gua Tempurung tadi. Mencari rumah keluarga arwah juga tidak rumit seperti yang saya sangkakan. Sekejap saja sudah berjumpa. Selesai semua urusan pengantaran, saya berhenti untuk menunaikan solat maghrib di masjid berdekatan. Entah kenapa malam itu saya rasa cukup tenang. Jiwa terasa lapang dan damai sekali. Saya rasa seolah-olah ada sesuatu yang menggembirakan hati, walaupun saya sendiri tak mampu untuk menzahirkan jawapannya. Dalam kedinginan malam ketika memandu pulang, saya dapat rasakan sesekali bau harum yang mengiringi jenazah siang tadi menerobos masuk ke rongga hidung. Saya cium jari saya. Masya Allah, bau harum jenazah masih lagi melekat lagi. Sedangkan tadi saya sudah pun mengambil air wuduk. Saya akui, jenazah yang saya bawa hari ini memang cukup istimewa. Namun saya sedikit terkilan kerana tidak dapat menyiasat apa yang arwah lakukan ketika hayatnya kerana dia tinggal seorang diri. Alangkah bagusnya kalau saya tahu apa amalan-amalan kebaikan yang dilakukannya hinggakan jenazahnya dianugerahkan Allah SWT dengan haruman yang semerbak wangi ini. Saya berharap agar kejadian seumpama itu akan berulang lagi pada waktu yang akan datang. Kerana jika berlaku lagi, saya ingin bertanya kepada waris arwah yang masih hidup, apakah amalan yang sering dilakukan arwah ketika hayatnya, sehingga kan Allah SWT memberikan kemuliaan sebegitu untuk menghadapnya. Kematian adalah satu yang pasti. Sejauh mana pun kita cuba melarikan diri daripada kematian, ianya tetap dan pasti akan datang. Tidak kiralah kita mahu ataupun tidak mahu, kita tidak boleh lari daripada kematian. Apabila kita terlalu takut dengan kematian, kita hendaklah bersedia untuk menghadapinya. Dengan itu, kita akan lebih reda. Benar, mati itu akan menjemput. Nama kematian yang bagaimana yang kita inginkan. Islam menyarankan supaya kita sentiasa memohon doa supaya perginya kita menghadap Allah dalam keadaan yang baik dan dipermudahkan. Saya mempunyai satu pengalaman yang mahu dikongsikan. Kejadian ini berlaku kepada saya sewaktu saya menghantar jenazah pulang ke kampungnya di selatan tanah air. Saya tidaklah mengatakan ianya satu pengakhiran yang tidak baik, tetapi pengalaman yang dilalui ini benar-benar memberi kesan kepada saya. Sama-samalah kita mengambil iktibar daripada cerita ini. Tugas saya bukanlah sahaja sebagai pemandu van jenazah, malah saya juga seorang pengurus jenazah. Lebih kurang pukul 8 malam, saya menerima panggilan telefon daripada seorang lelaki yang mahu dikenali dengan nama Azam. Kata Azam, datuknya baru saja meninggal dunia dan jenazahnya masih lagi di hospital.
Dia meminta bantuan saya untuk menguruskan serta menghantar jenazah datuknya ke sebuah pekan di selatan tanah air. Tanpa bersoal panjang, saya terus saja ke hospital. Memang, selalu sekiranya ada kematian, saya dan 2 orang lagi imam di kawasan itu akan dipanggil untuk membantu. Pihak hospital tidak menyediakan perkhidmatan memandikan jenazah. Jadi, kalau bukan saya, akan ada 2 orang lagi imam yang boleh menguruskan hal jenazah ini. Dan kebetulan malam itu saya tak ada apa-apa hal. Sampai sahaja di hospital, saya terus ke bilik mayat. Jenazah waktu itu belum lagi tiba. Dan biasanya apabila saya sampai, jenazah sudah ada. Tetapi kali ini berlainan pula. Saya duduk seketika sambil menunggu ketibaannya. Hampir sejam, jenazah masih belum lagi tiba. Biar betul ni, saya mula tertanya-tanya, benar atau tidak ada kematian. Baru saja mahu mengangkat punggung untuk pulang, telefon saya sekali lagi berdering. Panggilan itu datangnya daripada Azam. Maaf Ustaz, maaf. Boleh Ustaz datang ke Wad 10 sekejap? Ada masalah sikit ni, kata Azam. Apa lagi masalahnya? Saya pun menapak terus ke Wad 10. Dalam hati terfikir-fikir masalah yang Azam katakan tadi. Masalah dengan dirinya kah? Dengan arwah datuknya kah? Atau dengan pentadbiran hospital? Saya terus melangkah dan setibanya di Wad 10, Azam menyambut saya. Minta maaf Ustaz. Tadi masa saya telefon Ustaz, doktor mengesahkan yang datuk saya ni dah meninggal. Tapi lepas tu, matanya ni masih lagi bergerak-gerak. Doktor cakap nadi dan tekanan darahnya ni dah tak ada, kata Azam. Pelik. Memang pelik. Ni memang pelik. Kenapa pula orang yang sudah meninggal masih boleh bergerak? Saya masuk ke dalam wad. Apabila saya berada di sisi lelaki itu, dia terus membuka matanya. Arwah memandang tepat ke arah saya. Pandangannya begitu bengis. Hanya mata sahaja yang bergerak, sedangkan kaki dan tangannya sudah kaku. Saya pegang tangan dan kakinya. Memang semuanya dah sejuk. Dia dah tak ada ni, kata saya. Habis Ustaz, matanya terbuka lagi tu, soal Azam. Perlahan-lahan saya membisikkan kalimah syahadah di telinga kanan lelaki itu. Sambil itu saya membacakan beberapa potong ayat Al-Quran. Dia kelihatan seperti mengerang kesakitan sewaktu saya membacakan ayat-ayat tersebut. Tidak lama selepas itu, perlahan-lahan orang tua itu pun menutup matanya. Saya cuba kiamkan jenazah, tetapi tangannya sudah keras, seperti orang yang telah berjam-jam meninggal dunia. Saya mengurut-ngurut tangan jenazah supaya uratnya kembali lembut. Barulah tangannya boleh dikiamkan. Selesai semuanya, mayat Datuk Azam itu dibawa ke bilik jenazah untuk diuruskan. Saya meminta seorang ahli keluarga untuk membantu saya. Azam pantas menawarkan diri. Baguslah. Saya lebih suka sekiranya ahli keluarga sendiri yang menemani saya memandikan jenazah. Itu lebih baik. Itulah kali terakhir khidmat kita kepada arwah. Selepas itu, dia akan disemadikan selama-lamanya. Sewaktu memandikan jenazah, tiada apa-apa yang berlaku kecuali bau najis jenazah memang sangat-sangat busuk. Baunya seolah-olah arwah ni dah lama meninggal dunia. Hingga kan saya terpaksa mengawal nafas agar tidak terlalu menghidu bau tersebut. Selesai dikapankan, saya memanggil ahli keluarga untuk melihat jenazah buat kali terakhir sebelum saya tutup muka arwah. Seorang demi seorang ahli keluarga arwah datang hingga selesai semuanya. Ketika saya mahu menutup wajah arwah dengan tidak semena-mena, arwah membuka mata. Dia mengetak bibir memandang ke arah saya. Saya segera menutup muka arwah dengan kain. Saya tidak mahu ahli keluarga yang lain melihat keadaan itu. Bimbang mereka takut nanti bermacam-macam cerita yang akan keluar. Tapi terlambat. Mereka sempat melihat kejadian itu. Semua yang berada di bilik itu terus keluar meninggalkan jenazah. Sebelum van bergerak meninggalkan bilik mayat,
Saya meminta ahli keluarga menemani arwah di belakang, namun tak ada seorang pun yang mahu. Semua menggelengkan kepala, termasuklah Azam. Tak mengapalah. Untuk tidak melambatkan perjalanan, saya bergerak sendirian. Jam waktu itu menunjukkan hampir 11 malam. Perjalanan ke kampung arwah akan mengambil masa lebih kurang 4 jam. Bermakna 4 jam itulah saya akan memandu van berkenaan dengan ditemani oleh jenazah di bahagian belakang. Van meluncur di atas jalan raya. Saya memasang radio alunan surah-surah Al-Quran untuk mengiringi perjalanan itu. Lebih kurang sejam kemudian, alunan bacaan Al-Quran habis. Saya pun menutup radio seketika untuk menukar ke CD yang lain. Sewaktu mahu menukar CD, saya terdengar seperti ada suara orang bercakap-cakap dari arah belakang van. Saya amati bunyi itu. Memang benar. Suara itu datang dari arah belakang. Saya cuba mendengar butir bicara itu, namun percakapannya tidak begitu jelas. Saya memandang cermin sisi belakang. Tiada pula siapa di situ. Kosong. Dalam hati saya bertanya-tanya, suara siapa pula ni? Atau saya tersalah dengar? Sebentar kemudian, suara itu pun hilang. Tetapi hanya sebentar saja. Tidak lama selepas itu, dengan jelas sekali saya dengar suara orang meminta tolong. Suara itu juga datang dari arah belakang van. Tolong, tolong. Disulami dengan bunyi dentuman. Tung, tung, tolong. Bunyi seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam keranda. Saya segera membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Semakin kuat saya baca, semakin kuat bunyi suara itu. Saya teruskan membaca ayat-ayat Al-Quran, dan suara itu makin lama makin perlahan dan akhirnya terus lenyap. Saya sangkakan yang ianya sudah berakhir. Rupa-rupanya tidak. Tidak lama selepas itu, terdengar suara tangisan pula seperti seseorang sedang merintih. Sangat menyayat hati. Saya hanya mendengar bunyi tangisan itu dan biarkan sahaja. Saya ingin lihat sampai bila tangisan itu akan berakhir. Lebih kurang 20 minit, suara itu berhenti dengan sendirinya. Suara tangisan dan rintihan juga tidak lagi kedengaran sehingga saya sampai ke rumah arwah. Jenazah dibawa masuk ke dalam rumah dan saya terkejut apabila keranda dibuka. Saya lihat kedudukan arwah sudah berubah. Tadi kepalanya dia ada, ya Allah, gerun pula terbaca. Maaf, saya ulang balik. Tadi kepalanya di belah hadapan, tetapi kali ini kepalanya di belakang pula. Saya meminta arah jenazah itu diperbetulkan. Pun begitu, saya berlagak seperti tiada apa-apa yang pelik berlaku. Saya hanya diam, tidak menceritakan kepada sesiapa keadaan itu. Biarlah hanya saya saja yang tahu. Sebelum saya pulang, Azam memberikan upah kepada saya. Sambil itu kami sempat berbual seketika. Kata Azam, datuknya merupakan seorang guru silat. Sewaktu hidup, dia banyak mengamalkan amalan-amalan yang diberikan oleh nenek moyangnya. Biasalah orang lama, Ustaz. Mestilah ada pakaiannya kan? Kata Azam. Saya faham apa yang Azam cuba sampaikan. Mungkin disebabkan itulah arwah datuknya susah untuk meninggal dunia. Saya tak pasti apakah arwah sudah lama meninggal ataupun sebaliknya. Tetapi memandangkan najisnya yang begitu sejuk, begitu busuk pada pengalaman dan pemerhatian saya, arwah mungkin sudah meninggal hampir 24 jam. Itu hanya agakan saya saja. Mungkin betul, mungkin tidak. Cuma apa yang Allahu Akbar. Terkejut. Cuma apa yang menghairankan saya, benarkah suara tangisan yang saya dengar itu adalah suara arwah? Kalau benar, kenapa dia menangis? Dan bagaimana pula kedudukan jenazahnya boleh berubah dengan sendiri? Sewaktu dalam perjalanan pulang, suara tangisan arwah masih lagi terngiang-ngiang di telinga saya. Suara itulah yang menjadi penemani perjalanan pulang saya hingga sampai ke rumah.
Sehingga kini saya masih lagi belum mendapat jawapan akan persoalan itu. Tak apalah, mungkin Allah mahu menunjukkan kebesarannya. Apa yang berlaku biarlah hanya Allah yang tahu. Kita yang hidup seharusnya memperbanyakkan amalan yang baik-baik untuk bertemu dengannya kelak.